Okey, kita sambung kepada rakaman lecture yang ketiga, iaitu perincian tentang 5 maqasid syariah tahap daruriyat, iaitu yang pertama, memelihara agama. Okey, tujuan utama pensyariatan Islam adalah bagi menjaga pegangan agama dan akidah setiap umatnya. Menjaga keselamatan agama ni merupakan matlamat syariah yang pertama. Yang pertama dan yang terpenting dalam kehidupan setiap individu yang beragama Islam. Sebab apa? Sebab agama inilah menjadi penentu kualiti sebenar seorang Islam, seorang Muslim. Dan ia berkait rapat dengan soal akidah. Dalam konteks organisasi, macam mana organisasi ni perlu memelihara agama? Misalnya kegiatan yang dilaksanakan tu kena jaga supaya tidak bercanggah dengan syariah, supaya tidak melanggar apa yang dilarang oleh Allah, supaya tak buat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Segala kegiatan organisasi kena berteraskan kepada paradigma tauhid, tidak menggugat akidah yang menjadi pegangan individu dalam organisasi tersebut. Okey, macam mana caranya? Okey, tingkatkan keimanan dan keteguhan akidah dalam warga organisasi, menerusi pemerkasaan budaya kerja, kehidupan individu, keluarga, masyarakat dan negara lah. Sebuah organisasi hendaklah mempergiatkan usaha untuk memperkukuhkan akidah dan komitmen beragama para pekerjanya. Macam mana? Buatlah kemudahan untuk menunaikan ibadah, sediakan surau yang selesa, ada disediakan persalinan untuk solat seperti telekung, kain pelikat, sejadah yang bersih dan sebagainya. Okey, ada tempat mengambil wuduk yang mudah, maknanya memudahkan. Okey. Kemudian mewujudkan budaya keilmuan Islam seperti tazkirah, siri-siri ceramah bulanan dan sebagainya. Jadi peraturan-peraturan yang boleh mengikat komitmen beragama juga boleh dilaksanakan dalam sesebuah organisasi. Misalnya buat solat pada waktunya, ataupun buat solat berjemaah waktu Zuhur, waktu rehat. Galakan menutup aurat dalam kalangan pekerja ataupun wajibkan menutup aurat, dan saling menasihatilah sesama ahli organisasi. Dan pekerja yang amanah, bertakwa dan berakhlak mulia ni bagi sesebuah organisasi adalah satu model insan yang amat berharga. Sekiranya sebuah organisasi ada pekerja yang memang berintegriti, beramanah, bertakwa, berakhlak, maka beruntunglah organisasi tersebut. Kedua, berkenaan memelihara nyawa. Salah satu tujuan ataupun maqasid syariah adalah menjaga dan memelihara jiwa, nyawa serta tubuh badan manusia. Islam mewajibkan seseorang untuk memelihara nyawa sendiri dan juga nyawa orang lain. Okay, sejajar dengan firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-32 yang bermaksud, dengan sebab kisah pembunuhan kejam yang demikian itu, kami tetapkan atas Bani Israel bahawasanya sesiapa yang membunuh seseorang manusia dengan tiada alasan yang membolehkan membunuh orang itu, ataupun kerana melakukan kerosakan di muka bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia semuanya. Dan sesiapa yang menjaga keselamatan hidup seorang manusia, maka seolah-olah dia telah menjaga keselamatan hidup manusia semuanya. Jadi ayat ini menjelaskan bahawa nyawa ni perlu dipelihara oleh setiap individu. Bukan sahaja nyawa sendiri, tapi juga nyawa orang lain. Jadi sesuailah dengan situasi kita sekarang dalam pandemik COVID-19, maknanya kita jaga kita. Bukan setakat kita nak jaga diri kita daripada dijangkiti virus COVID-19. Okay, tetapi juga individu lain, orang lain. Jadi sebab tu kita kena patuh kepada arahan pihak berkuasa, patuhi SOP, keluar jika perlu. Kalau perlu keluar ada urusan, patuhi SOP, jaga jarak, pakai pelitup muka, basuh tangan dengan kerap, tidak bersentuhan. Okey. Kalau tidak ada urusan, kekal berada dalam rumah. Maknanya benda ni bukan saja-saja, ia adalah maqasid syariah untuk memelihara nyawa.
Jadi syariah telah menetapkan undang-undang seperti kisah, surut dan takzir untuk melindungi nyawa manusia. Jadi dalam konteks organisasi, persoalan keselamatan harus diberi keutamaan. Terutamanya perkara-perkara yang melibatkan keselamatan tempat kerja ataupun di lapangan lah. Kalau contoh, kalau di kitchen, di dapur, kena ada pelan keselamatan sekiranya berlaku kebakaran. Perlu ada penyediaan fire extinguisher contohnya, dan apa-apa prosedur-prosedur lain perlu mematuhi keselamatan bagi memelihara nyawa. Segala kegiatan yang boleh menggugat atau mengancam nyawa hendaklah dihindarkan. Okey. Seterusnya adalah memelihara akal. Menjaga akal dan pemikiran merupakan antara matlamat syariat Islam. Oleh itu, akal dan pemikiran perlu dijaga kerana ia merupakan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala yang paling berharga kepada manusia. Inilah yang membezakan antara manusia dengan makhluk yang lain, iaitu kita dikurniakan akal. Akal ni bukan saja kena jaga, tapi kena suburkan juga fungsinya demi kebaikan ummah secara keseluruhan. Kita perlu gunakan akal kita ni seoptimal yang mungkin. Okey. Segala bentuk unsur yang boleh merosakkan akal adalah dilarang sama sekali. Termasuklah meminum arak ke, menyalahgunakan dadah ke, ataupun terlalu memikirkan perkara-perkara yang kita tak boleh nak jangkau pun dengan akal fikiran kita. Itu boleh merosakkan akal. Jadi hal ini selari dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat ke-90. Wahai orang-orang yang beriman, bahawa sesungguhnya arak, judi, pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah semuanya kotor, iaitu keji dari perbuatan syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Jadi macam mana memelihara akal ni boleh diaplikasikan dalam sesebuah organisasi? Maknanya sesebuah organisasi kena jaga, kena lindung para pekerja dari sebarang perkara atau elemen yang boleh merosakkan akal. Contohnya penyalahgunaan dadah, arak, pil khayal dan sebagainya. Sebarang perkara yang boleh menajamkan pemikiran dan akal hendaklah dipertingkatkan. Contohnya anjurkan kursus-kursus, siri-siri bengkel, wacana ilmiah, seminar, mesyuarat, perbincangan, supaya akal ni duduk saja, supaya akal ni sentiasa berkembang secara positif. Yang keempat adalah memelihara keturunan ataupun maruah. Memelihara maruah dan keturunan manusia merupakan salah satu matlamat syariah. Jadi segala bentuk yang boleh membawa kepada pencabulan maruah dan keturunan manusia adalah dilarang sama sekali dalam Islam. Selaras dengan firman Allah dalam surah Al-Isra ayat ke-32 yang bermaksud, dan janganlah kamu menghampiri zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat, iaitu jalan yang membawa kerosakan. Jadi dalam konteks organisasi, macam mana sesebuah organisasi ni dikira ataupun boleh aplikasikan maqasid syariah memelihara maruah ataupun keturunan? Caranya adalah perkara-perkara yang boleh mendorong kepada perbuatan zina dan mencabul kehormatan ni hendaklah dihalang dengan segera. Maksudnya ini adalah peranan yang perlu diambil oleh pihak atasan ataupun majikan sekiranya terdapat aduan daripada pekerja bahawa berlaku sexual harassment ataupun berlaku perkara-perkara yang boleh membawa kepada pencabulan seksual para pekerja. Aduan tersebut perlu diambil tindakan segera, perlu diambil serius lah, diberi perhatian. Ini dapat dilaksanakan dengan meningkat. Selain itu, kena tingkatkan kesedaran beragama lah dalam kalangan pekerja supaya mewujudkan budaya yang boleh mengukuhkan nilai dalaman dan akhlak pekerja. Jadi organisasi ini dapat dilihat sebagai bersih lah dari sebarang unsur negatif yang boleh menjatuhkan maruah warganya serta yang boleh merendahkan reputasinya di kalangan masyarakat. Dan akhir sekali adalah memelihara harta. Menjaga harta dan pemilikan merupakan salah satu tujuan atau maqasid syariah sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Maidah ayat ke-38. Dan orang lelaki yang mencuri dan orang perempuan yang mencuri, maka hukumnya potonglah tangan mereka sebagai satu balasan dengan sebab apa yang mereka telah usahakan.
juga sebagai satu hukuman pencegahan daripada Allah. Dan ingatlah, Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Jadi ayat ini menjelaskan bahawa tidak ada seorang pun yang dibenarkan melakukan pencerobohan terhadap harta orang lain. Jadi setiap individu ada kebebasan untuk mencari, ada kebebasan untuk memiliki, ada kebebasan untuk menggunakan harta, tapi syaratnya dengan cara yang halal, bukannya dengan cara menceroboh harta orang lain. Jadi dalam konteks organisasi kerja, memelihara harta ni merujuk kepada peranan warga organisasi untuk memelihara harta organisasi. Kita sebagai pekerja perlu gunakan harta organisasi secara berhemah, tidak berlaku pemborosan, pembaziran. Jadi warga organisasi hendaklah memastikan diri mereka memperolehi harta yang halal dan jauhkan daripada dapat harta yang dengan cara yang salah, seperti rasuah, pecah amanah, merampas, menipu, menyalahguna kuasa, menipu klaim, dan sebagainya lah. Jadi segala amalan yang baik perlu dijadikan budaya dalam kalangan warga organisasi. Dengan itu, pendapatan yang diperolehi setiap bulan adalah bersih dan diberkati oleh Allah lah. Jadi bagi mencapai objektif pengurusan Islam, strategi, pendekatan, etika dan budaya yang ingin dikembangkan dalam sesebuah organisasi perlulah seiring dengan matlamat syariah yang 5 ini, iaitu menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga maruah dan juga menjaga harta. Barulah dapat mencapai matlamat khusus organisasi itu sendiri. Okey, sekian saja untuk topik subtopik yang ketiga. Rakaman yang seterusnya adalah berkaitan dengan memelihara maqasid syariah dalam konteks pemakanan Islam dan juga pelancongan Islam.